Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Hari ini merupakan hari ke-9 PKP 3 dilaksanakan dan merupakan hari ke-37 setelah PKP pertama dilaksanakan hingga ke hari ini. Dari segi laporan PDRM, semalam PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 835 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 581,942 kenderaan. Sebanyak 41,184 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,658 premis telah diperiksa. PDRM telah menangkap 763 individu berbanding dengan 865 individu pada hari sebelumnya kerana engkar PKP yang merangkumi 648 individu yang direman dan 115 individu diberikan jaminan polis. Seramai 860 individu juga telah dituduh di mahkamah semalam. Jumlah tangkapan kumulatif engkar PKP sehingga semalam adalah seramai 18,498 individu. Kita lihat dalam masa 2-3 hari ini terdapat penurunan dari segi jumlah tangkapan. Saya amat berharap trend itu terus kekal dan jika inilah trendnya mungkin menunjukkan bahawa kesedaran di kalangan rakyat meningkat dan pematuhan juga semakin meningkat di kalangan rakyat. Sebenarnya kejayaan mengurangkan COVID positif yang telah diumumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan mewakili Kementerian Kesihatan juga bergantung kepada pematuhan PKP, ya. Kerana melalui pematuhan kepada arahan PKP ini kita mampu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi selain daripada kejayaan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, kejayaan juga boleh berlaku dengan adanya kepatuhan rakyat kepada PKP ini. Jadi kita perlu berterima kasih kepada pihak anggota-anggota keselamatan seperti PDRM, ATM, APM, Rela dan semua yang beruniform kerana penugasan mereka lah yang mengawal rakyat daripada bergerak secara bebas dan sebagainya yang menyebabkan berlakunya memutuskan rantaian COVID-19 yang menyebabkan berlakunya penurunan dari segi COVID positif seperti yang diumumkan. Jadi terima kasih kepada anggota keselamatan yang beruniform dan lain-lain lagi yang berkaitan. Dari segi operasi sanitasi awam, Ops Sanitasi Awam di bawah seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020, mereka telah melakukan sebanyak 3,585 operasi sanitasi di 113 zon termasuk di 30 zon merah. Semalam, sebanyak 253 operasi sanitasi yang meliputi 79 zon di 13 negeri termasuk 39 kawasan di Johor dan 26 kawasan di Perak. Operasi sanitasi semalam merangkumi 181 bangunan kerajaan, 158 tempat awam, 103 pusat perniagaan dan 16 pasaraya. Secara keseluruhan, sebanyak 2,427 bangunan kerajaan, 1,498 tempat awam, 1,590 pusat perniagaan,
248 pasaraya dan 1,205 kawasan perumahan termasuk projek perumahan rakyat ataupun PPR telah pun disanitasi sehingga kini. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 201 pusat kuarantin telah dibuka dan beroperasi berbanding dengan 196 pada hari sebelumnya, yang mana 15,880 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 535 orang rakyat Malaysia telah pulang ke negara, telah pulang ke tanah air dan seterusnya dikuarantin secara wajib. Seramai 16,416 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah pun dikuarantin sejak 3 April 2020 dan sejak 17 April 4,900 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Mengenai bekalan makanan, mesyuarat mengambil maklum mengenai aduan berhubung dengan pengagihan bekalan makanan di kawasan PKPD di pusat Bandar Utara Kuala Lumpur. Kita macam-macam yang diviralkan semalam. Jadi untuk makluman, kerajaan telah mengarahkan DBKL beserta dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mengambil tindakan bagi memastikan bekalan makanan di kawasan PKPD ini diselesaikan dengan segera, iaitu hari ini. Sebenarnya pengagihan berlaku, tapi mungkin ada yang tertinggal dan sebagainya. Mungkin ada yang miss waktu pengagihan itu dilakukan. Pada masa yang sama, pihak berkuasa telah membuka pusat operasi di kawasan PKPD tersebut. Penduduk yang menghadapi masalah untuk membeli barang keperluan harian lain seperti susu bayi, lampin bayi dan lain-lain boleh menghubungi pusat operasi berkenaan. Jadi jika ada isu sekalipun, apa-apa isu sekalipun, sila hubungi pusat operasi yang telah pun diwujudkan. Setiap PKPD memang diwujudkan pusat operasi. Apa saja isu yang berkaitan, apa saja ada masalah, boleh hubungi pusat operasi yang akan menyelesaikan isu yang berbangkit. Begitu juga kalau mereka ingin membeli barangan lain, ya, sebab di setiap PKPD kerajaan akan bekalkan setiap rumah barangan kering untuk makanan dan sebagainya, seperti beras dan lain-lain. Jadi jika mereka memerlukan barangan lain selain pada yang dibekalkan, boleh hubungi pusat operasi yang telah pun kita wujudkan. Jadi sepatutnya tidak timbul isu yang perlu diperbesarkan kerana pegawai daripada kebajikan masyarakat dan sebagainya sentiasa berada di pusat operasi. Dari segi pendaftaran kenderaan, kita faham kenderaan-kenderaan komersial yang besar, lori dan sebagainya perlu diperiksa oleh Puspakom. Kerana jika tidak, ia mungkin akan menimbulkan kemalangan dan sebagainya. Jadi untuk itu, mesyuarat pagi tadi telah bersetuju bahawa mana-mana kenderaan komersial yang perlu diperiksa oleh Puspakom, mereka boleh membuat temujanji dengan pihak Puspakom. Terdapat juga permohonan daripada Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia ataupun PKEMA supaya JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat dan Puspakom untuk membuka kaunter mereka
bagi membolehkan proses pemeriksaan kereta untuk mereka daftarkan. Mesyuarat membuat keputusan, mereka boleh melakukan secara online. Pendaftaran secara online, dan jika perlu dihantar ke Puspakom, mereka juga perlu membuat temu janji. Seperti juga kenderaan-kenderaan komersial yang saya sebutkan tadi. Besok, saya tak boleh umumkan besok puasa kan. Jadi, dijangka. Sebelum penyimpan Majlis Raja-Raja isytihar, tak ada siapa pun yang boleh isytihar. Tapi saya boleh sebut dijangka lah. Besok dijangka kita akan berpuasa. Jadi ramai yang bertanya, apakah SOP di bulan puasa? Adakah berbeza dengan SOP yang telah pun kita perkenalkan dari segi jangka waktu perniagaan, kedai makan dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa SOP Ramadan sama saja dengan SOP bulan-bulan biasa di PKP 1, 2 dan sebahagian daripada 3. Kecuali yang pertamanya dari segi kenderaan awam. Dulu 5 hingga 10 malam. Kita tambahkan masa 1 jam, iaitu pukul 4 hingga 10 malam. Ini memandangkan kemungkinan, kalau ikutkan kebiasaan dulunya, bulan puasa ni biasanya kaki tangan awam dan sebagainya dibenarkan untuk pulang lebih awal daripada waktu-waktu biasa. Biasanya setengah jam lebih awal. Jadi sebab itulah kita tambahkan waktu, iaitu daripada pukul 5 hingga 10 kepada pukul 4 hingga 10 malam. Begitu juga dengan pasar. Ada yang mengatakan mereka ingin membeli barangan basah untuk berbuka dan bersahur sekalipun. Jadi kalau dulu daripada pasar ditutup pukul 12 tengah hari, sekarang kita tambahkan sehingga pukul 2 petang. Jadi ini untuk memudahkan rakyat kita untuk berbelanja di pasar-pasar bagi menyediakan makanan untuk berbuka dan juga untuk bersahur. Jadi itu saja. Saya dengan ini ingin mengucapkan selamat menyambut puasa dan selamat berpuasa. Selamat menyambut Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua muslimin dan muslimat di seluruh negara dan juga di mana saja berada. Terima kasih. Seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah bagi memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe.